Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Terima kasih kepada semua penonton Tadabbur Center, dan insya-Allah pada hari ini kita akan menyambung semula perbincangan berkenaan surah Al-Fatihah. Pada minggu yang lepas kita berbicara berkenaan dua ayat. Yang pertamanya kita berbicara tentang Bismillahirrahmanirrahim, dan yang keduanya kita berbicara tentang sedikit pada ayat yang kedua, kita memperkatakan tentang apakah yang dimaksudkan dengan Alhamdu. Dan pada minggu yang lepas juga kita melihat perbezaan di antara Al-Madhu, Alhamdu dan juga Asyukru. Jadi penggunaan ketiga-tiga perkataan ini memberikan makna pada konteks yang berbeza. Dan disebutkan juga pada minggu yang lepas tentang apa yang dinyatakan oleh As-Samin Al-Halabi yang meninggal pada tahun 756 Hijrah. Beliau menyatakan bahawa Alhamdu ini, alif lam yang terdapat pada perkataan hamdun itu merupakan alif lam ta'rif lil jins yang membawa maksud lil istighraq. Apakah maksud lil istighraq di sini? Nak menunjukkan bahawa keseluruhan pujian itu selayaknya kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang menonton pada sesi kali ini, saya nak menyambung sedikit, nak menambah sedikit apa yang saya bincangkan pada minggu yang lepas. Apabila kita berbicara tentang Alhamdulillahirabbil alamin, satu ayat yang sangat agung yang perlu kita lihat, yang perlu kita kaji dan juga kita teliti, supaya apabila kita membaca ayat ini, setiap kali kita menunaikan solat, ia akan membawa satu perasaan yang menandakan kita ini sebagai hamba Allah, yang sepatutnya kita menjadi orang yang mengabdikan sepenuh kehidupan kita kepada Yang Maha Esa. Sebab itu apabila kita memuji seseorang, sebagai contohnya, kita melihat satu bangunan yang tersegam indah, yang cantik. Jadi contohnya kita berjumpa dengan arkitek yang membuat bangunan tersebut, kita jumpa dia, kita puji arkitek tersebut. Tapi pada hakikatnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sebenarnya sedang memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana ilmu yang ada pada arkitek tersebut adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu apabila Allah Taala ataupun orang memuji kita, setiap kali orang datang kepada kita, mungkin kita ada kelebihan tertentu, orang datang kepada kita, orang puji kita. Jadi apabila orang puji kita, seharusnya apabila kita meneliti ayat ini pada surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, seharusnya pujian dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa ada di antara kita yang apabila dipuji mula menjadi sombong, mula menjadi bongkak, mula menjadi riak? Sebab ilmu itu bukan ilmu kita, ilmu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu riak ini kita boleh bagikan kepada dua. Yang pertama riak, kita panggil riak akbar. Yang keduanya adalah riak asghar. Riak akbar ni adalah seorang yang melakukan sesuatu ibadat itu semata-mata kerana manusia. Manakala riak asghar pula adalah ibadat yang dilakukan oleh seseorang bercampur aduk di antara keredaan Allah dan juga untuk mendapatkan penghargaan manusia. Jadi perlu berhati-hati apabila kita berada dalam situasi sebegini. Kadang-kadang syaitan mudah untuk datang membisikkan kata-kata nista. Sebab syaitan ini suka dengan perbuatan ataupun sikap yang sombong, sikap yang bongkak, kerana inilah sifat yang ada pada syaitan. Sebab itu apabila Allah Ta'ala menegur syaitan yang telah melakukan kesilapan, apa katanya? Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Dia dijadikan daripada tanah, sedangkan aku dijadikan daripada api. Inilah antara bibit-bibit yang mulanya mungkin kita tidak nampak sebagai satu unsur sombong dan juga bongkak ataupun riak, tetapi lama-kelamaan unsur-unsur ini akan membelenggu diri kita dan akhirnya menjadikan kita seorang rakyat. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
antara tanda riak yang boleh kita lihat dalam diri kita, kita boleh muhasabah diri kita. Bila mana kita berada di hadapan orang ramai, kita rajin untuk beramal. Tapi apabila kita bersendirian, kita rasa malas untuk beribadah. Ini adalah tanda-tanda riak yang perlu kita jauhkan dari kita. Yang keduanya, apabila kita dipuji, kita bertambah semangat kita untuk melakukan ibadat. Namun apabila orang keji kita, orang perli kita, semangat kita untuk melakukan satu ibadat itu semakin menurun. Ini antara tanda-tanda yang perlu kita lihat dalam diri kita. Sebab itu nak membuang sifat riak ini, kita perlu menghayati ayat ini. Apabila orang memuji kita, ingatlah ayat yang selalu kita sebut di dalam solat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, kita terjemahkan sebagai Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan tidak salah untuk saya menyebut di sini Alhamdulillah, kita kata pujian yang mutlak itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita dipuji, katakan Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Alhamdulillah, ini adalah kurniaan Allah Taala kepadaku. Jadi pujian itu akan menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, apabila kita dipuji, kita nak membuang perasaan riak ini, ingatlah bahawa diri kita ini penuh dengan keaiban. Sekiranya Allah tidak menutup aib kita, pasti kita akan menjadi orang yang hina. Pasti kita akan dicela oleh orang. Sebab itu kita kena syukur, kita kena banyak berterima kasih kepada Allah SWT yang telah melindung keaiban kita, sebab manusia tidak terlepas daripada melakukan kesilapan. Kesilapan yang kita selalu lakukan, lazimilah dengan taubat kepada Allah SWT. Bila menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Subhanallah, segala puji hanya bagi Allah, kerana dengan dialah yang telah menjadikan kita dipandang mulia pada pandangan mata manusia. Sebab Allah Ta'ala telah menutup aib yang ada pada diri kita. Baca ayat ini, hayati, dalami, ingatlah kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan cuba kita ingat, bila mana kita berada pada saat genting, adakah pujian-pujian manusia ini akan dapat membantu kita? Sebagai contohnya, ketika mana kita berada di padang mahsyar nanti, adakah pujian ini yang dapat menyelamatkan kita daripada keadaan yang sangat genting, sangat mencabar, sangat menakutkan pada ketika itu? Kita fikirkan bersama, kerana kuasa yang mutlak adalah milik Allah SWT. Muhasabah diri kita, baca ayat ini dengan penuh rasa rendah diri, rasa kekurangan, supaya apabila kita menunaikan solat, ia akan menambahkan khusyuk dan juga akan menambahkan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, kalau kita melihat bagaimana Nabi SAW ketika mana masuk menawan kota Mekah suatu ketika dahulu, baginda tidak masuk dalam keadaan rasa bangga diri, menunjuk-nunjuk. Sebaliknya, apabila baginda masuk ke dalam kota Mekah, ketika menawan kota Mekah, baginda tunduk dan kemudian banyak mengucapkan pujian dan syukur kehadrat Allah SWT. Sebab itu, apabila kita nak minta sesuatu daripada Allah, untuk kita berinteraksi dengan ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bila mana kita nak minta dengan Allah, mulakanlah dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu. Sebab apa? Kita ini banyak kekurangan. Minta dengan Allah, ya Allah, Engkau lah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Engkau lah Tuhan yang selalu membimbingku ketika mana aku mula tergelincir daripada jalan As-Sirat Al-Mustaqim. Ya Allah, Engkau lah yang memberikan ke aku rezeki ketika mana aku dalam keadaan kelaparan, tidak mempunyai makanan. Maka keadaan ini akan menyebabkan kita merasa insaf bahawa Allah itulah Tuhan yang selayaknya disembah. Kita nak masuk kepada perkataan seterusnya. Sebelum ini kita berbicara tentang Alhamdulillah. Kemudian hari ini saya nak menyebut sedikit tentang
Rabbil Alamin. Apakah yang dimaksudkan sebagai Rabbil Alamin? Rabb mempunyai beberapa maksud dari sudut bahasa. Yang pertamanya, Rabb bermaksud As-Sayyid, iaitu Tuan. Rabb juga bermaksud Al-Malik, iaitu pemilik. Rabb juga bermaksud Al-Murabbi, iaitu pendidik. Rabb juga bermaksud Al-Ma'bud, iaitu yang disembah. Sebab itu bagi memahami Rabbul Alamin ini, kita kena faham kenapa Allah Ta'ala mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa pujian itu selayaknya diberikan kepada Allah SWT? Jawapannya kerana Allah itu adalah Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Sebab itu Rabb juga perlu difahami dalam erti kata yang lebih mendalam. Kita sekadar menyebut tentang Rabb, Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Kenapa Allah Ta'ala menggunakan Rabbul Alamin, tidak menggunakan Alhamdulillahi Khaliqil Alamin? Perkataan Khaliq, pencipta, ada sebabnya. Kenapa? Kerana Khaliq mencipta. Contohnya mencipta kejadian, kita sebagai manusia ataupun makhluk yang lain. Fungsinya ataupun peranannya hanya kepada penciptaan. Tetapi apabila kita menyebutkan tentang Rabb, apabila Allah Ta'ala menyebutkan Rabb, Rabb ini merangkumi bukan sekadar penciptaan, Rabb juga merangkumi bagaimana pentadbiran dan juga susun atur kejadian yang diciptakan sebelum ini. Jadi Allah Ta'ala adalah sebagai pencipta dan dia jugalah yang mentadbir dan juga menguruskan alam ini. Jadi pengertian Rabb itu sangat luas, bukan sekadar Tuhan yang menciptakan saja, tapi Allah Ta'ala juga menciptakan, mengurus dan juga mentadbir alam ini dengan penuh keadilan dan juga saksama. Perkataan Al-Alamin. Al-Alamin adalah perkataan plural, jamak. Perkataan tunggalnya adalah Al-Alam. Al-Alam. Sebab itu kalau kita membuka kitab terjemahan Al-Quran, perkataan Al-Alam ini diterjemahkan sebagai sekalian alam. Alam yang keseluruhannya. Cuma saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk kita lebih teliti dalam memahami perkataan Al-Alamin. Al-Alam ada dua jamak, ada dua plural. Yang pertamanya Al-Alam, pluralnya adalah Al-Awalim. Al-Alam, Al-Awalim. Yang kedua, Al-Alam, jamaknya adalah Al-Alamun ataupun Al-Alamin. Jadi apa perbezaan di antara Al-Awalim dan juga Al-Alamin? Ini perlu kita teliti. Perkataan yang digunakan oleh Allah Ta'ala ini mempunyai signifikannya yang sendiri. Sebab itu Al-Awalim, apabila disebutkan sebagai Al-Awalim, ia bermaksud yang terkandung di dalamnya adalah mereka yang disebut sebagai mukallaf, yakni yang dipertanggungjawabkan untuk beribadah dan melaksanakan perintah Allah SWT, dan pada yang sama ia juga terkandung di dalamnya makhluk-makhluk yang lain. Jadi Al-Awalim terkandung dalamnya mereka yang mukallaf dan juga makhluk yang lain selain daripada yang disebutkan sebagai mukallaf. Manakala Al-Alamun ataupun Al-Alamin hanya khusus kepada yang disebutkan dalam istilah bahasa Arab sebagai Al-Uqala, mereka yang berakal. Jadi kita boleh melihat di sini perbezaan penggunaan perkataan membawa maksud yang tersendiri. Al-Awalim merujuk kepada mereka yang mukallaf dan juga yang tidak mukallaf, jadi selain daripada yang saya sebutkan tadi. Yang seterusnya Al-Alamun, Al-Alamin hanya khusus kepada Al-Uqala, mereka yang berakal. Jadi siapakah mereka yang berakal? Kita manusia, jin dan disebutkan juga malaikat. Jadi tiga golongan ini merupakan takhsis ataupun yang dimaksudkan di dalam ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi bila sebut sebagai Al-Alamin ini, dia merujuk kepada tiga golongan ini. Jadi persoalan di sini, kenapa
al-alamin, kita lebih kaitkan kepada al-uqala berbanding alam yang secara umumnya. Yang pertamanya kerana perlakuan ibadah dan juga memohon pertolongan itu hanya dipertanggungjawabkan kepada mereka yang dipanggil sebagai mukallaf. Ini al-uqala. Jadi kaitan ayat ini sangat jelas bahawa bila mana kita nak melakukan ibadah, memohon pertolongan, maka ini adalah tanggungjawab siapa? Tanggungjawab mereka yang mukallaf. Yang pertama. Yang kedua, ayat selepasnya Allah Ta'ala membagikan manusia kepada 3 golongan. Yang pertama adalah mereka yang diberikan nikmat, iaitu diberikan as-sirat al-mustaqim, iaitu hidayah. Yang kedua, golongan yang disebut sebagai al-maghdub, iaitu refer kepada al-Yahud. Dan yang ketiga adalah ad-dhalin, yakni mereka yang sesat. Jadi 3 golongan ini merujuk kepada al-uqala. Yang pertama, manusia yang diberikan nikmat, iaitu dari sudut hidayah. Yang kedua, mereka yang dimurkai. Dan yang ketiga, mereka yang sesat. Jadi ini maksud ini memberikan gambaran yang jelas bahawa al-alamin yang dimaksudkan di sini merujuk kepada al-uqala. Dan suka saya menyebutkan di sini kenapa al-uqala atau lebih sesuai digunakan bagi terjemahan kepada perkataan al-alamin ini, kerana suatu ketika Yahudi mendakwa bahawa Allah itu adalah Tuhan Bani Israel saja dan bukan Tuhan kepada manusia lain. Jadi ayat ini menjawab kepada pernyataan orang Yahudi yang menyatakan bahawa Allah itu adalah Tuhan Bani Israel saja. Sebab itu Allah Ta'ala menyebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, menunjukkan bahawa Allah itu juga adalah Tuhan kepada manusia yang lain. Sebab itu tidak sesuai untuk kita menggunakan al-awalim di sini. Okey? Allah Ta'ala menggunakan al-alamin, jadi tak sesuai untuk kita menggunakan al-awalim, sebab al-awalim konteks yang berbeza yang saya sebutkan tadi, ia membawa maksud yakni mereka yang mukallaf dan juga makhluk lain yang tidak dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Ta'ala sekalian, Rabbul Alamin ini kalau kita lihat, ia mempunyai kaitan dengan ayat selepasnya, iaitu ihdinas siratal mustaqim. Jadi kenapa digunakan al-alamin? Jawapannya kerana ayat seterusnya Allah Ta'ala nak menyatakan bahawa tanggungjawab kita sebagai mereka yang mukallaf ini adalah untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tugas kita sebagai makhluk yang dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk mencari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hidayah ni kita perlu cari. Ada orang kata, aku tak nak berubah sebab apa? Sebab aku belum dapat seru. Aku belum dapat hidayah. Hidayah perlu dicari melalui apa? Melalui ilmu. Kita belajar, ambil ruang, ambil masa untuk kita mengubah diri kita. Berhijrah dari satu keadaan yang tidak baik kepada keadaan yang baik. Daripada keadaan yang baik kepada satu keadaan yang lebih baik lagi. Jadi, jangan menyalahkan Allah apabila kita tidak berubah, tapi salahkanlah diri sendiri kerana tidak mencari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak ada alasan untuk kita bila orang menegur kita supaya kita berubah, kita kata, oh, belum sampai seru lagi untuk aku berubah. Berubahlah sekarang kerana Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi menyebut tentang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, saya suka untuk meneruskan ayat seterusnya, iaitu Allah Ta'ala sebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebelum saya terangkan dengan lebih lanjut, saya nak bawa perbezaan di antara Ar-Rahman dan Rahim. Ini saya sebutkan dalam sesi saya yang pertama. Cuma pada hari ini saya nak kita melihat lataif, keindahan. Kenapa Allah Ta'ala menyebut perkataan Ar-Rahman terlebih dahulu, kemudian selepas itu Allah Ta'ala menyebut Ar-Rahim. Ada sebab-sebab yang boleh kita kaji, kita teliti, dan ini akan membawa kita kepada satu keadaan untuk menyatakan Subhanallah, Allah itu Maha Pengasih
lagi penyayang. Jadi apa beza, kenapa Allah Ta'ala mendahulukan Ar-Rahman berbanding Ar-Rahim? Sebab seperti yang saya nyatakan pada minggu yang lepas, Ar-Rahman merujuk kepada kasih sayang Allah Ta'ala di dunia yang diberikan kepada manusia yang beriman dan juga yang tidak beriman. Itu Ar-Rahman. Manakala Ar-Rahim merupakan kasih sayang Allah yang diberikan kepada golongan mukmin yang beriman, dan kasih sayang ini adalah kasih sayang ketika di akhirat nanti. Sebab itu ayat ini bermula dengan transisi daripada kehidupan kita di dunia, sebab itu disebutkan sebagai Ar-Rahman, kemudian Allah beralih menggunakan perkataan Ar-Rahim, menunjukkan bahawa kita hidup dunia dan kita akan berpindah ke alam yang lebih kekal, iaitu alam akhirat nanti. Sebab itu disebutkan Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim selepasnya. Turutan ini merupakan turutan masa, iaitu kita bermula dengan dunia dan kita akan berakhir dengan akhirat. Jadi seperti yang disebutkan tadi, Ar-Rahman merujuk kepada kasih sayang di dunia, dikhususkan kepada orang mukmin dan juga orang kafir. Manakala Ar-Rahim merupakan kasih sayang yang merujuk kepada orang beriman di akhirat nanti. Apa dalilnya? Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyebut dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-43, Allah Ta'ala menyebutkan wa kana bil mu'minina rahima. Maksudnya Rahim ini dikhususkan kepada siapa? Kepada mereka yang beriman. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Rahmatilah mereka yang berada di langit, akan ada mereka yang akan merahmati kita yang berada di mana? Di langit nanti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, melihat kasih sayang ini, sebab itulah melihat alam akan membawa kita kepada satu dimensi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bagi contoh yang mudah. Cuba tengok ayam, tuan-tuan. Ayam dia suka bagi makan kepada anak dia. Dia akan mencari makanan, kecilkan makanan yang ada pada mulutnya dan dia akan berikan kepada anak-anak dia. Dan bila mana terdapat gangguan, sebagai contoh gangguan biawak, bahkan gajah sekalipun, ibu akan mempertahankan anak-anak dia daripada diserang. Ini kasih sayang yang ada kepada binatang. Contoh lain, burung. Burung betina sebagai contohnya mengeram telur anaknya, manakala burung jantan keluar untuk mencari makanan untuk diberikan kepada anaknya. Jadi kasih sayang ini kita dapat lihat bukan sekadar kepada manusia, kasih sayang juga dapat kita lihat melalui apa? Melalui haiwan yang dijadikan oleh Allah SWT. Apatah lagi manusia. Kalau kita melihat seorang ibu yang mengandungkan anaknya, terasa kesakitannya mengandungkan anak dalam masa 9 bulan. Perasaan derita itu diakhiri apabila melihat anak yang lahir menangis dan juga tersenyum. Seorang ayah yang menunggu isterinya berada di dewan pembedahan untuk melahirkan anak, mundar-mandir berjalan kerana risaukan keadaan isteri dan juga anak yang bakal lahir. Tak kala anak itu lahir, kita dapat melihat kegembiraan yang ada pada diri seorang suami ataupun seorang ayah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kepada mereka yang masih mempunyai ibu dan juga ayah, hargailah mereka, jagalah mereka dan jadikan mereka ini sebagai asbab untuk kita masuk ke dalam syurga. Sebab kita masuk syurga bukan kerana amalan kita yang banyak, tapi kita masuk syurga kerana rahmat Allah. Dan rahmat Allah ini dapat kita perolehi melalui pelaksanaan tanggungjawab dan perasaan kita yang mengasihani ibu dan juga bapa kita. Kepada yang masih ada ibu dan ayah, lazimilah, selalulah menghubungi mereka,
lakukanlah kebajikan kepada mereka, kerana kita tak tahu, mungkin hari ini mereka masih bersama kita, tapi pada masa akan datang mereka akan pergi meninggalkan kita buat selama-lamanya. Jadi hargailah ibu dan juga ayah, kerana inilah salah satu asbab untuk kita masuk ke dalam syurga. Tuan-tuan dan puan-puan yang dari mata Allah Ta'ala sekalian, tamat berkenaan dengan perkataan Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Saya nak berpindah kepada ayat yang seterusnya, iaitu Maliki Yaumiddin. Malik, terdapat dua qiraat cara bacaan bagi perkataan Malik. Ada juga yang menyebut Malik, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Kalau kita menyebut Maliki Yaumiddin, ia membawa kepada maksud yang berbeza, iaitu Al-Mulk, iaitu kekuasaan. Malik maksudnya apa? Raja. Raja mempunyai kekuasaan. Tetapi kalau kita sebut Al-Malik, Maliki Yaumiddin, ia merujuk kepada perkataan Al-Milku. Al-Milku yang bermaksud pemilikan. Malik merujuk kepada Al-Mulku, Malik merujuk kepada Al-Milku. Dua perkataan yang berbeza dari sudut maknanya. Cuma di sini saya suka untuk menyebut kata-kata yang disebutkan oleh Tha'lab, ketika mana ramai orang yang mentarjihkan antara Malik dan juga Malik, yang mana satu lebih kuat pandangannya. Saya suka menyebut apa yang disebut oleh Tha'lab. Beliau menyebutkan bahawa idza ikhtalafa al-i'rabu fil Qur'ani 'ani as-sab'ah lam ufaddil i'raban ala i'rabin fil Qur'an. Sekiranya berlaku percanggahan i'rab di sudut bacaan baris dan juga perkataannya di dalam Quran yang berkaitan dengan qiraat yang 7. Di qiraat ini merupakan antara qiraat mutawatirah daripada Nabi SAW. Dia kata, lam ufaddil i'raban ala i'rabin. Aku takkan melebihkan antara satu i'rab dengan i'rab lain, sebab kedua-duanya tergolong dalam al-qiraat al-mutawatirah. Jadi tidak perlu kita berbahas panjang tentang isu ini. Cuma kita nak katakan kita boleh mesrakan kedua-dua pandangan ini dengan kita mengatakan Allah itu adalah raja dan Allah juga merupakan pemilik bagi makhluk yang dicipta dan juga ditadbir urus olehnya. Cuma terdapat beberapa soalan berkenaan dengan ayat Maliki Yaumiddin. Antaranya, kenapa Allah mengkhususkan pemilikan atau kekuasaan ini kepada Yaumiddin, iaitu hari pembalasan? Allah Ta'ala tidak menyebut Yaumid Dunya. Yang disebut adalah Yaumiddin, tetapi tidak Yaumid Dunya. Yang pertamanya, kerana ayat ini mempunyai kaitan dengan ayat yang sebelumnya, iaitu Rabbil Alamin. Sebab Rabbil Alamin merangkumi kehidupan di dunia, yakni Allah Ta'ala merupakan pencipta dan juga pentadbir bagi alam dan juga manusia, ataupun disebut sebagai al-uqala ni yang terdapat di dunia. Dan ia merujuk kepada Yaumuddin ini, merujuk kepada hari pembalasan. Jadi kita nak katakan bahawa Allah Ta'ala merupakan pemilik hari pembalasan dan juga pemilik hari sebelumnya, iaitu kehidupan di dunia. Sebab itu Yaumuddin merangkumi kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat. Merupakan transisi perpindahan daripada kehidupan di dunia kepada kehidupan di akhirat. Itu yang pertama. Yang keduanya, kenapa Allah Ta'ala menggunakan Yaumiddin, Allah Ta'ala tidak menggunakan Yaumil Qiyamah? Jawapannya kerana Yaumiddin ini membawa beberapa maksud. Antaranya adalah hari ini merupakan hari pembalasan. Hari ini juga disebutkan sebagai hari perhitungan. Hari ini juga disebutkan sebagai hari ketaatan, dan ia juga disebutkan sebagai hari kiamat. Jadi kenapa Allah Ta'ala tak sebutkan Yaumil Qiyamah, tapi Allah Ta'ala menggunakan Yaumiddin? Sebab Yaumiddin ini merangkumi proses yang berlaku ketika berlakunya hari kiamat. Yang seterusnya, kenapa Allah Ta'ala menggunakan Yaumiddin, tidak menggunakan Yaumil Qiyamah? Kerana
ayat ini sesuai dengan ayat sebelumnya, iaitu Rabbil Alamin. Sebab Rabbil Alamin merujuk kepada mereka yang dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila ditanggungjawabkan untuk melaksanakan perintah Allah, maka di situ ada pembalasannya. Sebab ada orang yang menunaikan perintah Allah SWT, manakala ada orang yang memungkiri dan juga tidak menepati janji mereka kepada Allah SWT. Bahkan mereka melanggar perintah Allah SWT. 3 kira yang dimaksudkan. Yang pertamanya, golongan yang diberikan nikmat oleh Allah SWT. Yang kedua, golongan yang dimurkai oleh Allah SWT. Yang ketiga adalah golongan yang sesat. Jadi berdasarkan ini kita dapat membuat klasifikasi bahawa hari yang disebutkan sebagai hari pembalasan ini merujuk kepada golongan sama ada mereka itu beriman ataupun tidak beriman. Bagi yang beriman, mereka akan dimasukkan ke dalam syurga, manakala yang tidak beriman, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Allah SWT. Waliyadzubillah. Persoalan seterusnya, kenapa Allah menggandingkan perkataan Malik dengan Yaum? Malik, pemilik. Yaum, kita boleh sebut sebagai hari. Sebab hari menunjukkan masa. Jadi sebab itulah kita nak menunjukkan sini, bila mana Allah Ta'ala menggandingkan kedua-dua perkataan ini, ia bermaksud Allah Ta'ala memiliki yang pertama, apa yang berlaku pada hari tersebut. Jadi pada hari kejadian, iaitu hari kiamat. Yang kedua, apa yang terdapat pada hari tersebut. Dan yang ketiga, siapakah yang terdapat pada hari tersebut. Jadi gandingan Malik dengan Yaum ini merujuk kepada pemilikan kepada 3 perkara yang disebutkan tadi. Yang pertama, apa yang berlaku. Yang kedua, apa yang terdapat pada hari tersebut. Dan yang ketiga, siapa yang terdapat pada hari tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, satu persoalan, kenapa Allah Ta'ala menggandingkan perkataan Alhamdu dengan yang pertama Allah, yang kedua Rabbil Alamin, yang ketiga Ar-Rahmanir Rahim, yang keempat Maliki Yaumiddin. Kenapa Allah Ta'ala menggandingkan perkataan Alhamdu ini dengan nama dan juga sifat-sifat yang saya sebutkan sebentar tadi? Kita pergi satu persatu. Kenapa Alhamdu digandingkan dengan perkataan Allah? Tidak disebutkan Al-Khaliq sebagai contohnya, Al-Alim sebagai contohnya, Al-Ghafur sebagai contohnya, tapi Allah Ta'ala memilih Allah kerana Allah itu adalah nama zat yang tertinggi. Bila mana Allah Ta'ala menggunakan nama zat yang tertinggi, ini menunjukkan Allah itu merupakan Tuhan yang paling berhak untuk dipuji. Sebab itu kita sebut Alhamdulillah. Segala puji itu milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, kenapa Allah Ta'ala menggandingkan Alhamdu dengan Rabbil Alamin? Kerana Allah itu merupakan pencipta dan juga pentadbir alam dan juga makhluk yang diciptakannya. Jadi ini menunjukkan bahawa kekuasaan oleh Allah SWT, maka selayaknya dia diberikan pujian. Kita menyebut Alhamdulillah. Seterusnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa dia digandingkan, diletakkan Alhamdu? Kerana kasih sayang ini tidak semuanya adalah baik dan terpuji. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab kasih sayang jika diletakkan pada tempat yang tidak sepatutnya, ia akan menjadi aib bagi pemilik kasih sayang tersebut. Sebagai contoh, seorang lelaki yang suka kepada lelaki, saya merujuk kepada gay sebagai contohnya, adakah kasih sayangnya diletakkan kepada tempat yang sepatutnya? Jawapannya tidak. Sebab sebagai seorang lelaki, sepatutnya dia mempunyai perasaan kepada siapa? Kepada wanita. Jadi apabila dia menyukai seorang lelaki dalam konteks yang salah, dalam keadaan yang salah, menyukai lelaki sehingga tahap ingin berkahwin dengan lelaki tersebut, maka ini adalah kasih sayang yang diletakkan pada konteks yang salah. Begitu juga mereka yang lesbian, seorang perempuan yang terlalu mencintai seorang perempuan yang lain sehingga sanggup untuk yang tidak sepatutnya. Tetapi Allah SWT memberikan kasih sayang,
meletakkan kasih sayangnya pada tempat yang sangat betul. Sebab itulah ada mereka yang beriman, Allah Ta'ala memberikan kasih sayang. Juga mereka yang tidak beriman, Allah Ta'ala turut memberikan kasih sayang di dunia. Tapi mereka perlu melihat kasih sayang Allah ini bersifat keduniaan semata, di dunia semata-mata, dan tidak dibawa kepada kasih sayang di akhirat. Sebab itu dalam ayat yang seterusnya Allah Ta'ala menggolongkan tiga kategori utama yang seperti yang saya sebutkan sebelum ini. Yang pertama, mereka yang dikurniakan jalan yang lurus. Maksudnya Allah Ta'ala mengurniakan kasih sayang kepada mereka kerana mereka mengikut petunjuk dan juga hidayah Allah SWT. Ada juga mereka yang dimurkai, ada juga mereka yang sesat. Jadi Allah Ta'ala meletakkan kasih sayangnya kepada tempat yang sepatutnya. Mereka yang mengikut jalan Allah, Allah Ta'ala akan berikan ganjaran yang besar kepada mereka. Manakala mereka yang tidak mengikut, bahkan melanggar perintah Allah, Allah Ta'ala menyediakan azab yang pedih bagi mereka. Jadi tuan-tuan, Allah itu maha adil, meletakkan kasih sayangnya pada tempat yang sepatutnya. Dan Malik Yaumiddin, kenapa Allah Ta'ala menggandingkan Alhamdulillah, Alhamdu itu dengan Malik Yaumiddin? Kerana hari ini merangkumi kesemua waktu yang berlaku. Yang pertamanya, pada ketika tidak ada sesuatu pun yang boleh menandingi Allah, maka kita sebut Alhamdulillah. Sebab pujian itu hanya milik Allah SWT. Yang kedua, pada ketika Allah menciptakan alam dan mentadbirnya, dalam ayat yang selepas itu, iaitu Rabbil Alamin, maka kita sebut Alhamdulillah. Allah Ta'ala bukan sekadar menciptakan kita, Allah Ta'ala mendidik kita, mentadbir kita, sehingga menjadikan kita sebagai makhluk yang mentaati dan juga menurut perintah Allah SWT. Cuma pilihan di tangan kita, ada yang beriman, ada yang kufur. Bagi yang beriman, Allah tambah nikmatnya, manakala bagi yang kufur, Allah janjikan azab yang keras. Dan kenapa kita perlu sebut Alhamdulillah juga? Kerana rahmat Allah itu turun tidak putus-putus. Rahmat Allah itu sangat luas. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ini manusia atau makhluk yang banyak melakukan dosa kepada Allah SWT. Sebab itu kita selalu doa, oh Tuhanku, Kau pimpinlah diri ini yang mendamba cintamu. Aku ini lemah, aku ini jahil tanpa pimpinan darimu. Kau pengasih, Kau penyayang, Kau pengampun terhadap segala dosa yang dilakukan. Rintihlah, fahamilah ayat ini apabila kita baca Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bayangkan dosa kita yang menggunung, dan inilah peluang kita untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita yakin ketika mana kita melafazkan lafaz taubat, Allah Ta'ala sentiasa mendengar. Allah Ta'ala itu sentiasa hampir. Ketika kita mengangkat tangan berdoa, Ya Allah, ampunkanlah dosaku, Allah Ta'ala sebenarnya telah menyebutkan dalam ayat yang lain, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanya tentangku, maka jawablah, aku ini sangat hampir. Jadi Allah Ta'ala sentiasa hampir dengan kita. Yakinlah rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala itu sangat luas. Kasih sayangnya melimpah ruah. Kasih sayang yang perlu kita cari, yang kita dambakan untuk menjadi hamba yang bertakwa, dan seterusnya untuk kita masuk ke dalam syurga. Dan ingatlah bahawa balasan itu ada dua, iaitu balasan yang baik dan juga balasan yang buruk. Balasan yang baik, Allah Ta'ala telah janjikan syurga bagi mereka, dan balasan yang buruk, Allah Ta'ala telah janjikan neraka yang di dalamnya terdapat azab yang pedih. Semoga kita menjadi manusia yang sentiasa bersyukur kepada Allah SWT. Bila membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tunduklah, rendahkanlah diri kita bahawa kita ini adalah manusia biasa yang penuh dengan aib dan juga dosa, kekurangan. Dan ingatlah Allah itu sentiasa mengampunkan segala dosa kita, dan selayaknya pujian hanya diberikan kepada Allah SWT. Kita ini tiada apa, tuan-tuan dan sekalian. Kita ini hanya manusia yang akhirnya akan menemui penciptanya. Cuma perbezaannya, adakah kita menemui pencipta kita dalam keadaan baik
ataupun dalam keadaan su'ul khatimah. Semoga kita doakan beramai-ramai agar kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Jadi sebagai penutupnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, perbincangan kita pada hari ini berkisar kepada 3 ayat ini, nak membawa kita mengenali siapa Allah dan siapakah kita dan di manakah kedudukan kita. Yang keduanya, kita nak menyatakan bahawa Allah lah merupakan Tuhan yang selayak-layaknya menerima pujian, kerana dialah yang pertama Rabbul Alamin, yang kedua Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, dan yang ketiga Allah itu Maliki Yaumiddin. Jadi segmen pertama bagi surah Al-Fatihah ini membawa kita untuk mengenali Allah Ta'ala dengan lebih dekat lagi. Bila baca surah ini, bacalah dengan mata hati dan bukan sekadar baca tanpa kita faham dan juga penghayatan yang mendalam. Jadi tuan-tuan, sekadar ini saja. Mohon untuk like dan juga share page Tadabbur Center. Dan alhamdulillah sekarang kita dah ada Instagram Tadabbur Center. Boleh buka Instagram dan juga follow Instagram Tadabbur Center. Dan juga kita ada website yang telah kita buat khas untuk kita sebarkan maklumat yang berkaitan dengan Tadabbur Center. Tuan-tuan boleh pergi ke www.tadabburcenter.com. Sekadar itu saja. Kita jumpa lagi pada hari dan juga waktu yang sama, insya-Allah pada minggu hadapan. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Tadabbur Center, dan jemput untuk like dan juga share. Teruskan bersama kami. Semoga kita mendapat hidayah Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.